wadi, dan tidak ada sebarang tanda kehidupan. Inilah tempat gunung-gunung yang banyak yang dikelilingi di sekitar Mekah. Barangkali kita lihat malam ini apakah signifikannya. Yang paling dekat ialah Jabal Abi Qubais yang telah hilang sama sekali sekarang, diganti dengan istana diraja mereka. Berdepannya gunung yang bernama Jabal Qainqian, yang di situ pernah berlaku pertempuran sejak sebelum Islam lagi. Dua kaum, iaitu kaum Jurhum dan kaum Qanturah, mereka sentiasa berperang, dan sebenarnya nama itulah Jabir, bukit ataupun gunung Jabal Qainqian ini diberikan nama. Di antara dua gunung ini terletaklah Kaabah di wadi ataupun di lembah yang terdapat telaga Zamzam sekarang dan dulu. Dan di sinilah kita lihat ketika Nabi Ibrahim meletakkan anaknya Ismail AS bersama ibunya, tidak ada sebarang kehidupan, dan doa Nabi Ibrahim ini Allah telah makbulkan. Dan dia minta supaya zuriatnya lah di kalangan mereka yang mendirikan solah dan menjadikan manusia tertumpu kepadanya. Setiap tahun umat Islam bertumpu ke Mekah, dan semakin tahun semakin lama semakin ramai. Tahun lepas 2.5 juta umat Islam bertumpu ke Kaabah. Seterusnya ke Padang Arafah melaksanakan haji, dan negara kita menghantar 30,000 lebih jemaah, yang setara dengan 1% penduduk negara kita. Dan manusia bertumpu di sana, dan Nabi Ibrahim juga berdoa, warzuqhum minas samarat, ya Allah, kenalah mereka buah-buahan yang banyak. Pohon tidak ada, tetapi tuan-tuan kita perhatikan di Mekah berbagai buah-buahan yang kita boleh lihat. Kalau kita lihat dalam supermarket mereka, apa buah yang tidak ada? Semuanya ada. Inilah berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak minta pokoknya, tetapi mohon minta buahnya. Seluruh buah yang ada di dunia ada di situ. Bahkan buah manggis kita ada, rambutan kita ada, bahkan buah keranji, tuan-tuan, yang ada anak muda kita tidak kenal, tetapi dijual di Mekah dengan banyak. Kita tanya yang penjualnya, seorang Arab tua, ma hadza? Hadza keranji. Main aina? Minal Jawi. Mung bukan orang Jawi ke dia? Dia cakap Kelantan. Orang Arab yang jual buah keranji tanya kita, mung tak kenal buah ni? Mung orang Jawi ke? Subhanallah. Ada buah yang kita tak kenal, ada di Mekah. Dan warzuqhum minas samarat, benar-benar kita dapat saksikan hari ini. Masuklah supermarket mana sekalipun, berbagai-bagai buah, mahal atau tidak itu pasal lain, tetapi seluruh buah yang terbaik di dunia ada di Mekah. Marilah kita kenang tempat yang tidak ada sebarang tamadun. Ketika Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim sampai di situ, sekarang di situlah di antara tempat tumpuan manusia. Dan sekarang 20 Zulkaidah, sepatutnya sekiranya tidak ada musibah kita akan menyaksikan jemaah haji yang ramai menuju Mekah. Dan alhamdulillah tahun lepas, tarikh hari ini, tarikh 12 Julai, saya bertolak ke Mekah untuk ibadah haji, dan menjadi kenangan, jadi saya bawa tajuk untuk kita kenang Mekah walaupun kita tidak boleh tahu ini. Kalau kita lihat dari segi buah tamar, tuan-tuan, di sinilah segala jenis spesies yang ada di situ. Dan saya nak perkenalkan tentang Bukit Jabal Qubais. Dalam hadis, walaupun hadis ini dikatakan lemah, tetapi yang lemah ini saling menguat antara sama lain. Antaranya yang Allah sebut Ummul Qura, dan kita lihat insyaAllah selepas ini. Dikatakan sini, awal buqa'ah wadat fil ardi mawda' al-bait. Tempat yang mula-mula sekali Allah jadikan di atas muka bumi ialah tempat di mananya Baitullah, tempatnya Kaabah itu. So muhidat minha al, dan kemudian Allah perluaskan bumi daripada tanah yang pertama tadi. Wa inna al-jabal wadallahu ala wajhil Abu Qubais, dan jabal ataupun gunung yang pertama yang Allah jadikan ialah Gunung Abu Qubais yang kita sebutkan tadi, yang sekarang sudah tidak dapat dilihat lagi, yang telah dimusnahkan. Di situ terdiri istana Raja Fahad kalau kita perhatikan di tepi Masjidil Haram. Sejarah yang kaitan dengan cukup menarik dengan Rasulullah dan juga dengan
kejadian bumi yang pertama yang Allah jadikan di situ telah tidak dapat kita saksikan lagi, dan kita diisytiharkan tidak ada haji tahun ini, tertangguh untuk tahun depan. Dan Arab Saudi juga tidak membenarkan, polisinya ialah tidak membenarkan rakyat luar daripada Saudi untuk melakukan haji tahun ini, kecuali mereka yang sudah berada di Saudi. Kita lihat musibah yang menimpa kita itu, sehingga Mekah yang tak pernah kita saksikan sepanjang usia kita, Kaabah kosong, tidak ada orang yang bertawaf. Dan inilah satu fenomena yang menimpa kita umat Islam. Di sebaliknya ada hikmah yang sangat tinggi. Dan ini adalah satu gambar yang cukup menyayat hati. Seorang syekh bertawaf kesorangan ketika musim berkurung hari itu. Kisahnya cukup menarik. 2 tahun lepas dia menunaikan haji di Mina, dia tidur di Masjid Khair. Lalu bermimpi satu mimpi yang cukup ganjil. Dia minta supaya ulama mentafsirkan takbir mimpinya. Lalu seorang ulama besar Mekah mengatakan, maksudnya satu masa ya Syekh, Tuan akan diberi penghormatan untuk tawaf seorang diri di keliling Kaabah, orang lain hanya melihat. Subhanallah. Kemudian dia tidak percaya. Tidak mungkin saya orang yang biasa, kata Syekh ini, dapat penghormatan yang demikian sekali, sehingga kalau raja sekalipun mesti ada orang lain masih tawaf bersama. Dan dia berjumpa ulama lain mengatakan demikian juga 20 tahun yang berlalu. Dan hari ini beberapa bulan lepas, ketika Kaabah tidak dibenarkan dikunjungi, dia mohon kepada autoriti Masjidil Haram supaya dibenarkan dia bertawaf. Dia masih belum lupa lagi maksud mimpinya, dan dia dibenarkan, dia bertawaf. Ketika dia bertawaf, dia teringat mimpinya 20 tahun lepas, dan dia menangis. Ini selepas dia habis tawaf. Subhanallah, apa yang berlaku. Inilah satu musibah yang mengenai kita hari ini. Alhamdulillah, semakin baik kita di Malaysia. Ada negara yang semakin buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummul qura wa man hawla wal ladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Surah Al-Azim Al-An'am 92. Inilah kitab yang kami turunkan penuh keberkatan, membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya, kitab Taurat dan Injil. Dan supaya kamu Muhammad memberi peringatan kepada penduduk ummul qura dan mereka yang sekelilingnya, dan mereka yang beriman dengan hari akhirat, mereka beriman dengan kitab tersebut, dan mereka sentiasa menjaga solat yang diperuntukkan mereka. Ini menggambarkan Allah menceritakan Mekah nama lain ialah Ummul Qura. Apabila kita lihat tafsir apakah sebabnya Mekah dinamakan Ummul Qura, kita lihat antaranya dalam tafsir-tafsir yang muktabar. Umpamanya dalam tafsir Abu Hayyan mengatakan Ummul Qura Makkah Mukarramah wa sumiyat bidzalika bi'annaha munsyaddin. Dinamakan Mekah itu ialah Ummul Qura, induk negeri yang utama, kampung yang utama, bumi yang utama, Ummul Qura. Sebab di situlah tempat Islam dilahirkan. Wadahul ard minha, dan bumi mula diciptakan di situ. Dalam hadis yang lain dinyatakan ketika Allah ciptakan bumi kita ini, tidak ada daratan, semuanya lautan. Kemudian Allah munculkan bumi yang pertama, yaitu di bawah Kaabah. Bermaksud gunung ganang, wadi di Mekah ialah bumi yang paling tua. Dalam konteks yang kita sebut dari segi ilmu, dari segi at-turath, dan dari segi geologi, apakah yang mereka sebut tentang bumi Mekah yang sangat mulia ini. Dan wahdul ard minha wa anha wasatu ard, dan karena dia adalah pertengahan daratan, al-ard di sini daratan. Walaikanuhu kiblah, dan sebab dia kiblah, wadul hajj, dan tempat haji, dan wamakan ahlul baitin wadan linnas, dan itulah tempat Kaabah yang Allah jadikan tempat ibadah yang pertama di atas bumi, ialah Kaabah. Itu sebab kata Ibn Hayyan dinamakan sebagai Ummul Qura. Kalau kita lihat dalam tafsir lain, umpamanya Nasafi berkata demikian juga. Wasumiyat Ummul Qura li'anna suratu ard,
Dinamakan Qura Mekah itu semua Qura sebab dia adalah pusat daratan. Wa qiblah ahli Qura, dan dia adalah kiblat seluruh penduduk. Wa azamaha sya'nan, dan dia adalah urusan agama yang besar di situ. Wa nasu aminha, dan manusia tertumpu kepada bumi tersebut. Itulah sebab dinamakan Qura. Dari segi geologi, tempat yang pertama muncul di atas muka bumi ialah Mekah. Allah liputkan seluruh muka bumi dengan air, lautan yang sangat luas, tidak ada sebarang daratan yang muncul. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zamakhsyari yang dikatakan kanat Ka'bah khasyatan al-ba' wa hudiyat min harab, dan Ka'bah ini duduknya di atas tanah pertama, dan bumi itulah pertamanya yang Allah perluaskannya. Daripada tanah yang awal ini Allah perluaskan bumi sehingga menjadi benua, menjadi pulau dan sebagainya. Orang saintifik mengatakan itu sebagai continental shift. Bumi asalnya satu tempat, lalu tersebar ke dunia, kata ahli geologi, dan mereka sebut sebagai Pangaea. Pangaea ialah bumi pertama yang terdapat di atas muka bumi. Seluruhnya, kata ahli geologi, semuanya laut. Bagaimanakah mereka mengatakan laut? Bumi semuanya diliputi laut sebab di puncak Gunung Everest ditemui siput. Di seluruh gunung yang paling tinggi dunia semuanya ada siput, bermaksud tempat yang paling tinggi itulah asalnya tempat paling rendah. Bagaimanakah pergerakan? Wallahu a'lam. Tetapi Allah menggunakan wal arda ba'da zalika dahaha. Dan inilah perbandingan ataupun perbezaan di antara pendekatan yang dilakukan oleh ahli geologi. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa hadis, walaupun hadis ini ada yang tidak kuat, tetapi masing-masing menguatkan antara satu sama lain, yang disokong oleh Al-Quran yang menyebut Mekah sebagai Qura. Kita lihat apakah yang disebut oleh geologi. Geologi mengatakan seluruh permukaan bumi asalnya di bawah lautan. Tiba-tiba bumi merkah. Di bawah bumi kita ada lahar yang sangat-sangat panas, warnanya merah, dan sekarang masih berlaku dalam letupan gunung berapi, dia masih keluar. Dan pulau yang pertama muncul di tengah lautan ialah daripada gunung berapi, dan dia meninggi, tetapi di atasnya terpotong. Ini adalah bumi pertama, al-ard al-awal. Inilah bumi yang awal disebut oleh geologi sebagai Pangaea, dan sifat ialah rata. Bumi ini rata, maksudnya daratan ini rata. Oleh sebab itu kita harus faham dalam Al-Quran menggunakan al-ard untuk banyak istilah. Satunya untuk bumi keseluruhannya, geluk bumi. Satunya untuk daratan. Satunya untuk tanah-tanah, ataupun kita panggil tanah yang bersifat kecil, ini pun disebut al-ard. Oleh sebab itu hati-hati apabila kita menterjemahkan al-ard, berbagai-bagai maksud, dan ini antaranya diberikan oleh ahli tafsir kita yang muktabar. Al-ard wal arda ba'da zalika dahaha, maksudnya ialah, kata ahli tafsir, umpamanya yang diberikan oleh Dr. Zalul Najar, mengatakan bahawa inilah bumi yang Allah perluaskan daripada yang kecil, dan terjadilah benua dan sebagainya dengan rahmat Allah yang maha pemurah. Dan dalam hadis yang juga tidak kuat, jadi diwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi, dia mengatakan aibatul Ka'bah aitul haram awlu ma zahara ala wajhil alma inda khalqis samarat zabdah, ai katlah min az-zabat bayda fahudiyat al min tahtiha. Kalaulah hadis ini sahih, maksudnya ialah mula-mula sekali tidak ada sebarang tanah, tidak ada sebarang ard. Ard dalam konteks ini maksudnya tanah, daratan. Lawannya adalah laut. Dan mula-mula sekali yang muncul di atas muka lautan, kata Rasulullah dalam hadis ini, ialah satu objek, satu tanah yang bersifat lembut, seperti zabdah. Zabdah, tuan-tuan, macam yogurt, macam keju, warnanya putih. Sekarang yogurt kita warna kuning sebab kita masuk warna. Kalau kita makan yang asal yogurt itu warnanya putih. Dan Rasulullah sebut sifat bandingan bumi pertama yang muncul di bawah Kaabah ialah seperti zabdah. Apa kata geologi? Ahli geologi mengatakan tanah yang pertama berwarna putih, lembut sebab dia daripada lava gunung berapi.
dan dia masih lagi lembut, itu sebab dia rata di atasnya. Inilah bumi yang rata, inilah daratan yang rata, dan Allah perluaskan selepas itu bumi ini yang Allah sebut wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi selepas itu, daha ini tuan-tuan sangat luas, maksudnya diperluaskan, diratakan. Ini bumi yang pertama, diratakan ke kanan ke kiri supaya tempat kita tinggal. Wal arda mihada, bumi tempat kita tinggal. Maksud mihada tuan-tuan asalnya lah buaian. Subhanallah. Di bawah gunung ini ada lapisan yang sangat lembut, dan kalau kita lihat dari segi daripada angkasa, gunung ini berayun sebagaimana buai. Wal arda ba'da dzalika dah, wal arda mihada. Allah jadikan bumi ini sebagai buaian. Mihad ialah buaian, tempat tinggal kita, tempat kita duduk. Maksud halusnya ialah seperti buaian. Minal mahdi ilal lahdi. Dan subhanallah, inilah yang disebut oleh ahli geologi. Inilah gambaran hadis sekiranya dia sahih tadi. Dan inilah merupakan bumi yang pertama. Bumi pertama itulah Kaabah. Dataran Kaabah, Jabal Qubais, Bukit Kuan yang Rasulullah sebut sebagai Akshabain. Ada kisah Rasulullah dengan Akshabain. Akshabain yang disebut Rasulullah maksudnya ialah Jabal Abi Qubais dan juga Jabal Kuan. Dua ini berada betul-betul di depan Kaabah. Dan ketika satu peristiwa, Rasulullah dicabar oleh pemuka Quraisy supaya bulan terbelah. Di situlah juga peristiwa berlaku. Di tepi Jabal Qubais, sejarah yang cukup indah berlaku di situ. Tetapi orang sana tidak appreciate kepada sejarah tersebut, sebab demi untuk pembesaran masjid, maka itu tidak diindah. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Apa kata ahli geologi? Ahli geologi mengatakan bumi pertama timbul di tengah lautan, dipanggil Penji. Kemudian tersebar ke seluruh dunia, dan kita dapat lihat benua yang 4. Mekah masih berada di persimpangan 4 benua: Asia, Afrika, Eropah dan Amerika. Dan kalau kita perluaskan bumi kita, jadikan dia datar, kita akan dapati bahawa letak di tengah-tengah pusat Mekah, dan kita buat bulatan. Bulatan yang terakhir itu menyentuh hujung dunia, sama tepat, menunjukkan Mekah berada di tengah-tengah daratan. Bukan tengah dunia tuan-tuan, tengah daratan. Al-ard di situ maksudnya daratan, tengah-tengah benua. Dan sekarang kalau kita lihat dari segi geologi, dari segi geografi, Mekah ke seluruh sempadannya hampir sama, 13,000 km. Kita lihat sebagai contoh, jarak Mekah ke Siberia Timur, ke utara, ke paling utara timur, iaitu kawasan Rusia. Jaraknya ialah 10,700 km. Siberia nama asalnya Sabaria. Di situ negara umat Islam termaktub selama ratusan tahun sebelum dikalahkan oleh Soviet Union, dan dikalahkan sehingga di situ tidak ada kesan, tetapi penduduknya namanya Muslim, tetapi telah berhilang, telah hilang jati diri mereka. Kalau kita lihat ke Australia, tempat yang paling timur ke selatan, jaraknya lah 13,000 lebih. Kalau kita lihat ke New Zealand juga sekitar 15,000. Ke Alaska, ke timur, ke sebelah barat, utara, jaraknya lah 11,000 lebih. Ke California, ke sebelah barat lagi, jaraknya 14,000. Ke Amerika Selatan, hujung Cape Horn di Argentina itu ada paling hujung, namanya Cape Horn, jaraknya lah 13,000 daripada Mekah. Dan daripada Mekah ke hujung dunia Atlantika 13,000 km. Maksudnya average 13,000, Mekah masih berada di tengah daratan sampai hari ini. Dan itulah hikmah barangkali manusia bertumpu ke Mekah yang begitu berada di titik tengah. Semakin hari semakin ramai, semakin tahun semakin ramai, seolah-olah jantung yang mengempam darah. Kekuatan umat Islam, kalaulah tidak ada musibah tahun ini, barangkali lebih 25 juta manusia berhimpun di Mekah. Mereka mengatakan yang berada di padang Arafah tahun lepas bukan 25, barangkali 3 bilion. Barangkali statistik yang diberikan yang resmi itu tidak tepat sebenarnya. Mereka dapat lihat daripada slide, dan mereka ada cara untuk mengira bilangan.
Sekarang ada kaedah saintifik, apabila ada gambar satelit dan lihat berapa ramai orang di situ, dia boleh kira dengan tepat. Dan kata mereka lebih 25 juta. Ketika itu tuan-tuan, umat Islam selepas musim haji balik ke kampung masing-masing, tahun depan makin ramai datang seperti jantung yang pampkan darah. Mekah, Padang Arafah ialah seperti jantung kita. Semakin lama semakin kuat, jantung semakin buat berdenyut. Tetapi bilangan umat Islam di Mekah 25 juta manusia hanyalah bilangan. Ketika kita berhimpun di Padang Arafah, ketika itulah saudara kita di Palestin disembelih. Ketika itulah saudara kita di Kashmir disembelih, di Xinjiang, di seluruh dunia. Ketika kita tunjukkan kekuatan Islam, 25 juta berkumpul di tempat yang sama, hari yang sama, rupa-rupanya sebagaimana Rasulullah gambarkan, umat Islam sebagai buih tak dapat untuk menghalang sedikit pun daripada gangguan Yahudi menghancurkan Palestin. Ketika kita berhimpun di sana, mereka mengadakan tawaran yang terakhir kepada Palestin, yang mereka sebut sebagai Deal of Century. Dan apakah Deal of Century? Yahudi merampas bumi Palestin yang tinggal Gaza dan West Bank. Cara perdamaian terakhir yang diberikan oleh Amerika bersama Yahudi. Palestin iktiraf Yahudi, Yahudi akan iktiraf Palestin. Fair and square. Mereka rompak bumi Palestin dan tinggal sedikit sahaja bumi Palestin, dan sekarang mereka berdamai dengan harapan bahawa negara mereka diiktiraf oleh negara Islam. Dan sebaik saja mereka tawarkan Deal of Century dan mereka serang West Bank begitu kuat minggu lepas. Bola lepas kita menyaksikan West Bank dibedil begitu sekali, dan rupa-rupanya Deal of Century ialah satu slogan yang ilusi. Apa yang kita boleh buat, tuan? Jumlah umat Islam hari ini ialah 6.6 bilion. Penduduk yang paling ramai di atas muka bumi mengatasi penduduk Katolik. Ini statistik yang dikeluarkan oleh Vatican. Vatican mengatakan penduduk paling ramai di atas muka bumi ialah Muslim, tetapi kekuatan kita tidak ada sama sekali. Inilah kita sedang diratah. Walaupun Mekah simbol kepada kekuatan kita, tapi sayang, itulah yang berlaku. Kembali kepada Mekah, dia masih berada di tengah-tengah daratan. Itulah sebab Allah menamakan Ummul Qura, kata ahli tafsir. Dan kita lihat peta yang dilukis oleh Al-Biruni meletakkan Mekah pada kosong darjah. Sebab daripada Mekah lah kita dapat kira waktu, perbezaan waktu. Dan untuk solat mesti tepat dengan kiblat. Dan koordinat yang dibuat oleh Al-Biruni ini ialah untuk kita menentukan kiblat. Kiblat ialah satu perkara yang sangat asas. Di Selangor sampai sekarang pun masih belum selesai dengan kiblat. Terpaksalah JAIS mengukur setiap surau dan juga setiap surau dalam RNR dan sebagainya untuk pastikan kiblat yang tepat. Tujuan ialah diletakkan garis bujur, garis latitude, altitude ini ialah supaya setiap titik atas muka bumi ini ada koordinat dan dapat dikira arah kiblat dengan tepat. Di Selayang, tuan-tuan, masjid yang sangat besar terletak atas bukit, salah kiblatnya 15 darjah, yang dibuat pada tahun 80 lepas. Ketika kita zaman teknologi ini, satelit masih salah lagi. Dan saya melawat Kalimantan 2 tahun lepas. Saya pergi Kalimantan, disebut oleh ahli falak Kalimantan, Ustaz, kami di sini 70% masjid kami masih salah kiblat. Ini perkara asas. Sedangkan Al-Biruni menyelesaikan masalah ini dalam kurunnya ke-11. Mekah di tengah, sebab dialah rujukan seluruh umat Islam. Tetapi selepas kekalahan umat Islam, dijajah demi dijajah, Perancis telah mengalahkan seluruh tentera armada dalam kurunnya ke-18, dan Perancis membawa kosong darjah ke Paris, sebagaimana disebut dalam kuliah lalu barangkali. Duduk di situ tak berapa lama, maka British mengalahkan Perancis dalam peperangan Waterloo. General Wellington mengalahkan Napoleon Bonaparte dan menyebabkan British muncul sebagai armada terkuat di atas muka bumi. Dan dia mengambil kosong darjah Paris kepada kosong darjah Greenwich. Simbolnya Greenwich ialah
di atas gereja yang paling tua di England, di Bandar Rugby. Sebagai simbolnya, mereka tidak sanggup merujuk kosong darjah di atas Masjidil Haram. Mereka tidak sanggup merujuk Masjidil Haram sebagai panduan. Dan tuan-tuan, di sebalik saintifik, di sebalik sains teknologi, ada value, ada roh yang kadang-kadang kita lupa roh ini dalam sistem pendidikan kita. Kita lihat dalam geografi, dalam matematik, dalam geometri, di dalam globe yang dibina ada value, dan value itu ialah bergantung kepada siapakah yang membina ilmu tersebut. Hari ini ilmu kita sudah hilang value sama sekali, dan mereka tidak sanggup merujuk Kaabah sebagai kosong darjah, dan mereka ingin seluruh dunia menggunakan Greenwich Mean Time. Dan bila Raja Abdullah mencadangkan supaya kosong darjah dikembali pada Mekah, membina satu menara jam yang besar dan minta supaya pilot menggunakan Mekah Mean Time. Pilot Malaysia mengatakan, kami tak pernah dengar Mekah Mean Time, yang kami tahu Greenwich Mean Time. Subhanallah. Jiwa telah terjual. 1000 tahun kosong darjah berada di Mekah tak pernah diberitahu oleh intelektual kita, sehingga mereka mengetahukan di Greenwich lah tempat kosong darjah selama-lamanya, sedangkan baru 1 tahun dia berada di situ. Negara kita, diri kita, jiwa kita terjual. Sebab sejarah inilah yang harus kita pelihara, dan sejarah yang samalah yang sedang dihapuskan di Kelima Mekah hari ini. Dan kita fokus pada gunung. Sepatutnya tuan-tuan, gunung yang paling tua, wadi yang paling tua ialah Mekah, tetapi mereka menafikannya. Saintis dunia mengatakan gunung yang paling tua ialah berada di Afrika, dan saintis lain mengatakan gunung yang paling tua berada di Australia. Orang Afrika mengatakan bumi yang paling tua di Afrika. Mereka tidak pernah iktiraf Mekah sebagai bumi yang paling tua. Mereka tak kaji pun. Dan tuan-tuan, kembali kepada Al-Muqarrah yang disebut dalam Al-Quran, yang disokong oleh hadis-hadis yang banyak, yang tidak kuat sambil masing-masing mengukuhkan fakta ataupun mengukuhkan fakta tersebut. Antaranya yang kita sebutkan tadi, yang Allah sebut gunung yang pertama Allah ciptakan ialah Bukit Jabal Qubais. Ada kawan kita selepas dia dapat PhD dalam pertengahan tahun 80, dia sangat tertarik untuk melihat batu di Mekah. Dia naik ke atas Bukit Jabal Abi Qubais. Dia cerita pada saya, dia ambil satu tukul, dia ketuk batu yang pertama dia temui. Apa dia temui? Fosil. Batu yang pertama yang temui, dia ketuk, dia temui fosil. Ini bukan gambar dia. Saya ambil gambar untuk tunjukkan apa fosil itu. Ini fosil yang duduk di atas puncak gunung. Ada kerang, ada kulit ikan, ada ikan sendiri berada di atas puncak gunung. Apa maksudnya? Maksudnya ialah seluruh bumi berada di bawah lautan, sebagaimana hadis tadi. Inilah sebab Ali Jajoji mengatakan seluruh daratan tidak ada asalnya, semuanya terletak di bawah lautan. Dan mereka menggunakan data ini. Seluruh gunung yang tinggi termasuk Everest ada kulit kerang. Maksudnya semua berada di bawah lautan. Dan itu sebab Arab Saudi kaya dengan minyak, sebab dia pernah duduk di bawah lautan. Ada minyak maksudnya pernah duduk bawah lautan. Tak pernah duduk bawah lautan, tak ada minyak. Lagi lama duduk bawah lautan, lagi banyaklah minyak. Dan tuan-tuan, ini Bukit Jabal Qubais, gambar lama. Sungguh menyayu hati. Di situlah letaknya Masjid Bilal. Di situlah peristiwa-peristiwa berlaku pada Rasulullah. Ketika Rasulullah dizalimi oleh orang Mekah, begitu kecewa Rasulullah pergi ke Taif dengan harapan orang Taif menerima seruan baginda Rasulullah. Tetapi sayang, harapannya berkecai. Orang Taif lebih dahsyat membaling Rasulullah. Dan Rasulullah sedih balik ke Mekah. Lalu datang malaikat, ya Muhammad, sekiranya Tuhan hamba perintahkan saya angkat Akshabain, 2 gunung yang ada di Mekah, yaitu Jabal Abi Qubais dan juga gunung Qaiqan yang disebut oleh malaikat tadi Akshabain. Saya akan hempak patah mereka. Kata Rasulullah, jangan, mudah-mudahan zuriat mereka yang beriman. Benar, Abu Jahal menentang Rasulullah, tetapi Ikramah bin Abi Jahal ialah pemuda pejuang yang perjuangkan Islam. Benar apa yang disebut Rasulullah, zuriat mereka yang menentang Islam kadang-kadang termasuklah Ikramah menjadi pejuang Islam yang kental.
Sayang, gunung yang dimasukkan dalam sirah ini sudah tidak ada, diganti dengan istana Raja Fahad di situ. Ketika tahun 80-an, apabila kita pergi ke Mekah, tidak dibenarkan sama sekali, dan sekiranya kita ambil gambar akan dikosongkan filem itu. Tidak dibenarkan ambil gambar sama sekali. Sekarang sudah boleh ambil, sebab dia benar-benar duduk dekat dengan Masjidil Haram. Dan di situ kita lihat hilanglah satu sejarah yang besar. Gunung yang pertama yang Allah ciptakan, bagi mereka tidak ada nilai. Bagi mereka tidak ada nilai. Gunung yang pertama Allah ciptakan. Dan lebih malang, saintis Muslim, ahli geologi Muslim tidak mengkajinya. Oleh sebab itu kita masih pegang pada data yang orang lain menyebut bahawa Mekah bukan bumi yang tua, sebagai cabaran kepada Ummul Qura. Dan mereka isytiharkan di Afrika paling tua, di Amerika paling tua, Alaska paling tua. Tetapi siapakah yang mengkaji di Mekah? Dan tuan-tuan, di atas Jabal Qubais, disitulah tarikat dikembangkan. Kebanyakan guru-guru kita, guru-guru tarikat alam Melayu berada di situ. Yang terkenal ialah tarikat Qadiriyah, Khalidiyah. Guru besarnya berada di sini. Sejarahnya cukup rapat dengan Bukit Jabal Qubais yang berkembang ke Nusantara, dan tempat itu sudah hilang sama sekali. Yang menariknya ialah, tuan-tuan, kita lihat di situ ada sejarah yang cukup menarik yang Allah turunkan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqratis sa'ah wa insyaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan terbelah. Peristiwa ini sebagaimana kita bincang dalam kuliah lalu barangkali. Orang Quraisy mencabar Rasulullah supaya belahkan bulan sekiranya sudah benar. Dan bulan terbelah, tapi mereka masih tidak beriman. Dan Allah turunkan ayat Iqratis sa'ah wa insyaqqal qamar. Tempat berlaku ialah dua bukit yang dimaksudkan tadi, Akshaban, Bukit Jabal Abi Qubais dan juga Bukit Qainqian. Tuan-tuan, sekarang kita lihat di Mekah, kawasan yang sedang diperluaskan yang bertanah merah. Kawasan yang sangat luas, dan istana tadi lebih dekat dengan Masjidil Haram, tidak disentuh. Dan tuan-tuan, Hotel Intercontinental namanya Darut Tauhid berada dalam lapas kawasan Masjidil Haram. Tempat yang paling strategik namanya Hotel Hilton berada dalam kawasan Masjidil Haram. Dan sekarang ada Jabal Umar Hilton, kompleks yang besar juga berhampiran dengan masjid, tetapi Masjid Haram diperluaskan kawasan yang luas lagi, lebih jauh seperti itu untuk diperbesarkan Masjidil Haram. Mari kita fikir, tuan-tuan, satu masa dulu Mekah berada di bawah Utsmaniyah. Utsmaniyah sangat prihatin. Di situlah bumi Islam. Mekah, Madinah ialah bumi Islam. Syekh Daud Batani, Syekh Ahmad Batani, Syekh Abdul Muhammad Asy'ari Al-Banjari boleh duduk ke sana, pergi bila-bila masa, sebab Mekah ialah bumi kita semua. Dan Utsmaniyah telah jatuh. Tarikhnya lah 1924. Maka Mekah telah menjadi milik keluarga Saud, yang tuan-tuan harus minta izin untuk pergi ke sana, sebab dia sudah bukan lagi bumi Islam, tetapi dia adalah milik keluarga. Sebaik saja jatuhnya kerajaan Utsmaniyah, naiknya Pertama Kamal Ataturk, masjid ataupun Masjid Hagia Sophia yang sedang dibincangkan sekarang ditukar menjadi museum. Dan kita lihat hari ini Presiden Erdogan ingin kembalikan pada posisi yang asalnya, dibantah oleh seluruh dunia. Sedangkan masjid itu, ketika Sultan Al-Fatih masuk membuka Istanbul, mereka sebut menakluki Istanbul. Umat Islam tidak menggunakan istilah menakluki, membuka, tuan-tuan. Sebab Islam memberikan tamadun, iman, cahaya. Itu sebab kita membuka Al-Fatih, bukan kita menjajah, bukan kita menakluki. Maka Sultan Al-Fatih membeli masjid itu, membeli gereja tersebut dan jadikan masjid. Sekarang mereka menuntut untuk dijadikan gereja kembali. Dan sekarang kita lihat bagaimanakah gereja ini, museum ini dikembalikan pada masjid, dan kita lihat apakah yang berlaku. Untuk mengetahui kekuatan Islam hari ini, kita lihat apabila masjid yang telah diisytiharkan oleh Sultan Al-Fatih pun tidak dapat dipertahankan, betapa lemahnya umat Islam yang berjumlah 6.6 bilion penduduk yang paling ramai di atas muka bumi, rupa-rupanya buih semata-mata, termasuk kita. Ini bukit-bukit yang saya masukkan tadi.
dan bukit-bukit ini tidak disebut oleh mereka. Mereka tidak suka kita kenal bukit-bukit yang ada hubungan dengan Islam, bukit-bukit yang ada hubungan dengan sejarah Islam, bukit-bukit di mana Rasulullah datang dalam pembukaan Mekah dan Rasulullah duduk di lembah Zitua. Zitua telah dimusnahkan. Di situ ada perigi yang Rasulullah bersama sahabatnya mandi-manda menggunakan berkali-kali. Sekarang telaga itu dimusnahkan dan mereka mengatakan tidak syar'i untuk kita mandi di syarga tersebut. Kita melawat Gua Hira, dia kata tidak syar'i untuk melawat Gua Hira. Sedangkan kita melihat dari segi sejarah, dari segi tapak arkeologi, bagi mereka tidak nilai sama sekali. Mereka bimbang, takut berlaku khurafat. Mereka sangka orang Melayu masih sembah batu barangkali. Tuan-tuan, barangkali tidak enak apa yang saya sebutkan hari ini. Mari kita berfikir. Dan apabila mereka yang menentukan dasar, itulah kita lihat apa yang berlaku. Inilah kisah yang saya sebutkan tadi. Malaikat datang kepada Rasulullah apabila Rasulullah dizalimi ataupun ditolak oleh orang Taif. Ya Muhammad, in syaitan an atbaqanihim akshabain, lafatu sekiranya Tuhan hamba mengizinkan saya mengangkat dua gunung, Jabal Qubais dan juga Gunung Qainqain ini, saya hempap kata mereka, dan saya akan lakukan. Kata Rasulullah, biarlah, mudah-mudahan zuriat mereka yang memeluk Islam. Di tepi Kaabah, tuan-tuan, satu masa dulu ada, kita sebut kota Ajiyad. Inilah kota Osmaniyah, simbol keamanan Mekah. Di situ letakkan tentera yang ramai. Setiap jalan Mekah dijaga oleh Osmaniyah dan kesan Osmaniyah mesti dipadamkan. Termasuklah Auriqah ataupun Belanda yang duduk di depan Kaabah itu dibina oleh arkitek terkenal Islam Osmaniyah bernama Mimar Sinan. Tuan-tuan lihat, dalam Islam barangkali arkitek yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh tamadun Islam bernamanya Mimar Sinan. Dia buat Auriqah, anjur masjid dirobohkan dan dibina balik, tetapi menggunakan bahan lain, rupanya sama. Mereka ingin padamkan seluruh sejarah Osmaniyah, termasuklah percetakan pertama di Mekah, iaitu Al-Miriyah Al-Kainat yang berada di tepi Masjidil Haram. Dirobohkan sebaik saja mereka menang. Alasannya untuk memperluaskan masjid, tetapi suku lain duduk lebih dekat tidak diruntuhkan. Maksudnya hujah mereka tidak benar. Tuan-tuan, mari kita berfikir. Kita lihat sama-sama Osmaniyah, kerajaan Islam terakhir. Setiap jalan ke Mekah ada tentera-tentera yang menjaga keselamatan jemaah haji. Sebaik saja Osmaniyah kalah pada 1994. Jemaah haji kita menuliskan dalam travelog dia, dia pergi Mekah pada tahun 1928, 4 tahun selepas kekalahan Osmaniyah. Dia naik unta daripada Jeddah ke Mekah, ditahan, dirompak oleh orang Badui. Sebaik saja Osmaniyah telah kalah, maka kerajaan baru tidak menjaga keselamatan orang jemaah haji sampai hari ini. Kita alhamdulillah dengan kapal terbang kita terus sampai ke Jeddah selamat. Daripada Jeddah kita naik bas, tak ada siapa yang boleh rompak kita. Tetapi sebelum ini sentiasa dirompak. Dan dia juga menceritakan daripada Mekah dalam ziarahnya ke Madinah sampai ke Ma'bad. Tuan-tuan, singgah satu RNR di tengah perjalanan Mekah dengan Madinah, namanya Ma'bad. Tempat Rasulullah perah kambing kurus yang dipunyai oleh Badui ini. Susu tidak ada, tapi Allah memberikan mukjizat keluar susu yang banyak. Di situ dia ditahan, dicolik oleh orang-orang yang berada di jalan untuk menyekat orang haji, dan selepas jatuhnya Osmaniyah tidak ada keamanan sama sekali. Inilah kenangan Osmaniyah yang telah dihancurkan, dan di tempat ini dibina menara jam yang tinggi yang sama sekali tadi. Dan gunung-gunung yang berada di situnya telah hampir hilang sekarang. Rumah Rasulullah dilahirkan, tempat benteng Ajiyad Ottoman tadi telah digantikan dengan jam dan sebagainya. Mutawif diberitahu supaya jangan highlightkan gunung-gunung tersebut. Gunung tersebut ini sedang dirantuhkan. Sebagai contoh, Telaga Tua yang Rasulullah mandi di situ, berada di tepi 1 km daripada Masjidil Haram. Diberikan fatwa bahawa tidak ada satu pun yang tepat. Barangkali itu telaga yang dibuat kemudian. Sedangkan perigi itu ditanda sejak Rasulullah. Mereka ingin kita was-was bahawa yang diruntuh itu bukan ada hubungan Rasulullah, tetapi dia ada sebagai satu telaga yang biasa. Itu maksudnya barangkali. Di tepi Mekah
dalam jalan masuk yang jemaah haji Malaysia tidak pernah kisah. Ada satu gunung yang sangat tua di situ, dinamanya Wadi Usailah. Di situ ada perigi yang dibina oleh Osmaniyah. Di situ ada tentera yang berkawal untuk keselamatan jemaah haji daripada Iraq. Di situ ada batu bersurat, tulisannya sama seperti surah Al-Quran. Yang dipahat di situ orang pertama beriman di Mekah. Cukup menarik. Nama Sayyidina Abu Bakar, nama Sayyidina Osman dan sebagainya tidak termasuk. Dia menulis nama-nama lain, antaranya Sufyah bin Syaibah, Muhammad Abdul Rahman dan Muhammad Abdul Aziz dan lain-lain. Ini senarai orang Islam pertama mengikut catatannya. Barangkali wallahualam mereka yang tertinggal ketika hijrah. Rasulullah bersama dengan para sahabat berhijrah yang tinggal di Mekah yang disebut dalam surah Al-Fatih barangkali, supaya Rasulullah tidak menyerang pada tahun perjanjian Hubaiyah, sebab barangkali ada orang-orang Islam yang berada di situ, barangkali mereka lah yang tercatat nama di situ. Wallahualam. Tetapi saya, batu-batu sejarah arkeologi tidak menjadi tumpuan ataupun tidak syar'i alasan mereka. Kita sampai saja ke Mekah, mereka berikan sekular dalam bahasa Arab bahawa jangan lawati kawasan-kawasan itu sebab tidak ada tujuan syar'i. Termasuklah Gua Hira. Di sini tempat Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Tempat yang sangat signifikan bagi mereka yang ingin mengkaji tentang satu bidang ilmu, arkeological tafsir, yang barangkali tidak ditakrifkan oleh ulama kita. Ia ini melihat tafsir berdasarkan arkeologi tempat yang berlaku, termasuk Gua Hira. Untuk siapa Gua Hira, tuan-tuan? Kita bagi ruang untuk azan. Ya, kita berhenti di sini. Kita akan berhenti untuk ambil SOP. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله